kita je. So kita nak continue terus macam mana ke? Itulah, mungkin ada setengah dia orang tunggu video agaknya sebab lepas sebelum ni kita ada rakam kan. Betul. Dia orang mungkin dah follow tengok video tu dah 3 siri agaknya lah kot. Video tu kita dah ada 3 video dah. So tak apa tu, teruskan Dr. Syed and Tuan Darus. So Tuan Darus boleh see je lah. Boleh je, tak ada Mulakan masalah. majlis dulu ya, pasal kita nak record, so kita mulakan majlis. Yalah, boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun ramai yang pakar rujuk di sini, no problem, because kita akan recordkan dan juga kita akan berkongsi lah apa yang boleh. Okey, so saya jemput Tuan Darus untuk berkongsi dengan sesiapa yang ada di sini untuk peserta. Di sini nama-nama memang nama yang otai-otai lah, tapi walau bagaimanapun mungkin ada perkongsian dan sharing yang kita boleh gunakan bersama. So dijemput Tuan Darus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, terima kasih Dr. Satina, rakan-rakan, Puan Nomi, Hisham, Rina dan juga beberapa lah peserta sendiri yang hadir dalam siri klinik kita yang keempat saya. Okay. So, kita telah pun sebelum ni ada 3 siri yang telah kita jalankan berkongsi tentang konsep idea unggul at UiTM 2020 ni. Seperti mana sebelum ni saya akan nyatakan bahawa idea unggul ni kita laksanakan adalah disebabkan oleh semua pun dah tahu tentang COVID-19 ni. Jadi convention KIK di peringkat sama ada UiTM, UA semuanya telah dibatalkan. So, jadi bagi memastikan aktiviti pembudayaan KIK itu berterusan, itu pihak INCA dan juga kerujuk membincang supaya diadakan idea unggul at UiTM 2020 ini supaya aktiviti budaya KIK dapat diteruskan lah. Tapi seperti mana yang kita maklum, konvensi KIK selalu yang kita laksanakan aktiviti KIK itu adalah secara bersemuka. Jadi disebabkan oleh COVID itu, maka konsep idea unggul ini kita laksanakan melalui secara online lah. Okey, klinik idea unggul ini seperti mana sebelumnya kita laksanakan ialah bertujuan untuk membantu kumpulan-kumpulan yang masuk bertanding dalam idea unggul itu supaya faham, tahu konsep idea unggul ni. Dan kita pasti banyak kumpulan-kumpulan sekarang ni tengah sibuk. So, teruskan usaha itu dan terima kasihlah kerana telah menyertai idea unggul ini. So, kalau ikut tarikh hari ini 12, maknanya hanya tinggal seminggu saja, iaitu tarikh penghantaran semua projek pada 20, iaitu poster dan juga video. Okey, itu adalah konsep pertandingan idea unggul. So, kali ini seperti yang saya katakan tadi, dia dijalankan secara online. Di peringkat awal ni, semua peserta akan menghantar poster dan juga video berdasarkan kriteria yang telah semua pun maklum saya rasa. Cuma kita akan ulangkan juga kaedah panduan supaya peserta-peserta dapat memahami bagaimana untuk menyediakan projek-projek dalam tempoh yang singkat ni. Okay. Secara umumnya saya
sebelum ni saya katakan, untuk memudahkan kumpulan melaksanakan idea unggul ini, ialah menyediakan slide terlebih dahulu. So slide itu berdasarkan KIK, tapi mungkin tidak sepenuhnya kriteria KIK yang kita buat sebelum ini. Kalau kriteria KIK itu dia ada 7 tajuk utama dan ada sub-sub dia, yang keseluruhan termasuk persembahan ada lebih kurang 23 kriteria. Tapi yang untuk idea unggul ini yang ada lebih kurang 8 saja untuk poster yang perlu kita pastikan kriteria kita itu ada. So berbalik kepada projek idea unggul ini, so idea unggul ini ia tidaklah seperti mana pertandingan IIDEC ataupun IITEC yang pernah tuan-tuan mungkin pernah ikuti, sebab idea unggul ni masih lagi perlu ada ciri-ciri KIK tu. Maksudnya jalan cerita, kursi story itu adalah berdasarkan KIK, tools, method yang digunakan mestilah ada karakter-karakter ataupun ciri-ciri KIK itu sendiri. So di peringkat awal kumpulan perlu memikirkan atau memilih apakah dia punya modus operandinya yang biasa. Kalau kumpulan-kumpulan yang telah terlibat dengan KK, sama ada dia boleh pilih PDCA, design thinking ataupun BOSS, atau ada lainnya, DMAIC lah dan sebagainya yang bersesuaian. Itu salah satu lah. So tool-tool yang biasa digunakan ialah analisa tool, carta yang biasa digunakan di KK, dan yang penting perlu ada supaya melihatkan dia adalah KIK punya konsep, iaitu Raja Ishikawa lah. Tapi tidaklah perlu sampai mungkin 3, 4, 5 dia analisa, mungkin 1, 2, tapi di highlight kan punca utama masalah yang telah dikenal pasti. Okey, dia tajuk projek adalah berdasarkan kita punya penyataan masalah. Mana penyataan masalah ni perlu dibincang, dipikir, disumbang saran secara mendalam. Mungkin berdasarkan data-data sedia ada. Dan tuan-tuan pun mungkin tahu macam mana kita nak dapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah atau projek itu. Sama ada kalau tak ada data berdasarkan rekod, file, mesyuarat, atau bil, mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan boleh menyediakan soal sidik berkaitan dengan masalah yang telah dijadikan projek. Okey, itu sebahagian daripada yang paling mudah ialah bagi saya, cadangan saya ialah tuan-tuan semua kumpulan menyediakan slide dulu. So daripada slide itu nanti kita dapat lihat adakah jalan cerita dia itu berkait dengan tajuk masalah itu, dan di mana-mana ada kekurangan kita boleh tambah dekat slide ni. Sebab daripada slide itulah nanti baru tuan-tuan kumpulan angkat, jadikan dia sebagai poster dan seterusnya jadikan video daripada slide tadi. So poster mungkin kita pilih daripada slide tadi ialah perkara-perkara penting, sedangkan video dalam tempoh beberapa minit tu mungkin kita boleh isikan semua maklumat yang ada di dalam slide itu. So kebiasaannya mungkin slide kita sampai 140 ke 150 slide, tapi mungkin dengan kaedah idea unggul gitu kita hanya mungkin dalam 50 slide saja, dan kita gunakan
masa untuk video tu untuk kita letakkan semua maklumat-maklumat kita supaya nanti jalan cerita dia tu mudah dipahami dan jelas, berdasarkan data-data di dan sokong mungkin ada visual, video dan sebagainya. Okey. Berkaitan dengan produk itu sendiri, kemungkinan dalam tempoh yang terdekat ni tuan-tuan mungkin tidak dapat menyiapkan prototype sebenar, tetapi mungkin anda boleh tunjukkan dalam bentuk lakaran ataupun konsep idea itu menggunakan, kalau produk mungkin boleh buat 3D design misalnya, lukisan dan sebagainya. So, kalau boleh buat 3D design itu pun dianimasikan, itu pun dah cukup baik. Tapi kalau tidak pun mungkin hanya sekadar visual, produk terakhir itu kalau ada mungkin itu. So, bagi yang mungkin mengutarakan projek berasaskan IT misalnya, sebab projek kita berbalik kepada tema tu, jadi projek kita cuba lihat adakah berkaitan dengan tema idea unggul kita itu, iaitu kebiasaan baru jaminan kelestarian UiTM. Jadi mungkin kita bangunkan sistem contohnya. Jadi bila kita bangun sistem itu, kita mungkin ada lakaran awal, interface dia, paparan muka dia, mungkin selepas itu mungkin tuan-tuan produk tuan-tuan itu mungkin ada bentuk screen capture je sekiranya tidak sempat membuat simulasi sistem itu. Dan bila membangunkan sistem, tuan-tuan kena juga eloknya tunjukkan apakah kaedah yang tuan gunakan untuk kumpulan gunakan untuk membangunkan sistem. Yang biasa kebiasaan kumpulan yang membuat projek berasaskan IT ini, dia mungkin menunjukkan menggunakan metode SDLC, System Development Life Cycle tu. Itu yang biasalah. Mungkin ada juga yang lain-lain. Tetapi sekiranya produk itu telah pun boleh digunakan, mungkin boleh ditunjukkan di akhir produk itu bagaimana sistem itu berfungsi. So itu pun baguslah. Tapi untuk permulaan ini, eloknya mungkin datang kalau tak sempat, tunjukkan idea itu di peringkat akhirnya macam tadilah, sama ada dalam bentuk 3D ataupun screenshot saja daripada komputer kalau sistem lah. Jadi nanti kalau terpilih, lepas itu mungkin tuan-tuan boleh terperincikan lagi, kalau sempat dibangunkan dan sistem itu boleh berfungsi, itu lagi bagus. So itu. Okey, bagi untuk memastikan kalau projek-projek ini berimpak tinggi, sebelum-sebelum ni kalau saya buat ceramah berkaitan KIK pun selalunya kumpulan bila ditanya, so macam manakah projek yang boleh menang, so masing-masing nak, kalau boleh nak menang, dan KIK lah, semua orang tentulah nak menang kan. Okey, seperti mana sebelum ini, saya kalau bagi ceramah berkaitan KIK atau mana-mana kumpulan yang ingin membuat projek KIK ni, satu aja soalannya yang perlu dijawab oleh saya selalu gunakan soalan-soalan ini untuk kita bertanya diri kita dan kumpulan kita. Jadi daripada soalan ini sekiranya kita mampu menjawab dengan baik, dengan data dan ada alasan yang sangat kukuh, risikonya sangat tinggi, itu antara projek-projek yang bagus untuk diketengahkan. Contoh macam sekarang ni, apakah isu-isu masalah di dalam kalau kita kait dengan COVID tu, dan apakah perkara-perkara yang tak ada lagi. Mungkin ada sistem yang telah digunakan semasa COVID, produk dan sebagainya, mungkin ada kelemahan-kelemahan, so kita boleh gunakan idea-idea yang sedia ada untuk kita tambah baik
menggunakan idea dan kreativiti kita. Okey. Bagaimana nak projek yang menang, yang ada berimpak, kalau tak menang pun setidaknya berimpak, boleh pergi jauh projek itu. Soalannya mudah aja, agak kasar sikit kadang-kadang, tapi saya buat dalam gurauan sajalah selalunya. So kita tanya kumpulan ada diri kita, iaitu soalannya, yang kita beria sangat nak buat projek ni apa hal? Sungguh-sungguh nak buat ni atau kenapa kita nak buat ni? Yang itu kalau kita boleh jawab, yang beria sangat nak buat projek ni apa hal? Okey, kalau kita boleh cari jawapan dia berasaskan isu atau risiko-risiko yang kita boleh kenal pasti, mungkin juga bukan risiko tapi masalah-masalah yang telah berlaku. Contoh macam sekarang hari ini di Selangor, okey, data-data itu menunjukkan peningkatan jangkitan COVID. Bila ada itu bermaknanya risikonya sangat tinggi. So kemungkinan kematian dan sebagainya akan meningkat. Kos, mungkin taraf kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Itu antara perkara yang sangat baiklah sebenarnya untuk dijadikan projek. Itu antara jawapannya. Kenapa yang BA nak buat? Salah satu kata, itu contoh ada meningkat. Kawasan yang di istiadat kawasan merah pun meningkat. Di universiti pun benda ni dulu tak ada, sekarang dah berlaku jangkitan. Jadi ada juga kes-kes anak-anak yang atau bayi baru ni meninggal. Itu bermakna tu kena buatlah tu. Kalau sampai tahap mati, itu antara projek-projek yang kita kata berimpak yang sangat bagus untuk kita buat, jadikan projek kita. So saya rasa untuk permulaan itu saja. Saya serahkan pada rakan kita lain. Nomi mungkin boleh teruskan untuk sambung, dan ataupun Cik Risham yang ada tu, saya nampak ada nama Cik Risham dengan Nomi dan juga yang lain lah. Okey, silakan. Saya serah balik kepada Dr. Tina. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. So pada peserta yang mahu bertanya ke apa ke, so boleh ajukan persoalan sementara kita ada segala pakar rujuk kita di sini. So siapa yang mahu bertanya? Cik Risha mahu menambah sedikit sebanyak daripada apa yang Puan Darus nyatakan sebentar tadi? Puan Normi? Okay, Assalamualaikum Dr. Satina dan Darus dan rakan semua. Dengar ke Dr. Satina? Dengar Encik Risham. Assalamualaikum, dengar ke? Dengar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siri Syam lah ya. One of the pakar rujuk kat hari ni. Alhamdulillah dapat join bersama. Thank you Dr. Satina. Dan terima kasih Cik Darus bagi penerangan yang baik. Kita tahu hari ni tak apa nak ramai sangat. Mungkin ya di kalangan pensyarah pun dah start kelas dengan keadaan sistem future yang down tu tadi. Betul. Serabut hari ni kan. Kalau itulah. Okey, sebagai tambahan sikit je lah sebab kita macam dimaklumkan tadi, kita dah tahu kita dah ada 3 siri video sebelum ni dan dah ada dalam video dalam YouTube Inka. Mungkin banyak grup yang dah boleh tengok dan ulang banyak kali lah. Dan hari ni pun sebenarnya kita sasarkan kepada beberapa kumpulan lagi dan mungkin some of them yang dah tengok daripada YouTube yang sebelum ni lah. Seperti yang Cik Darus beritahu tadi. Okey, yang kita punya idea unggul ialah lanjutan ataupun kesenangan daripada kita tak buat yang KIK convention yang besar tu. Betul. Jadi inilah satu peluang yang baiklah untuk semua kaki tangan non-akademik dan kaki tangan akademik untuk join. Dan seperti yang diberitahu oleh Cik Darus juga, dia punya kesusahan untuk yang idea unggul ni tidaklah sesusah seperti yang kita nak sediakan dokumen
Dokumen yang orang cakap convention kat IK yang sebenar tu. Yang ni mudah sikit. Kalau sebelum ni kita sediakan hampir 100 lebih slide. Sebelah saya dulu 200 slide. Yang ni mungkin kita boleh dapat sediakan dalam 50 pun dah memadai lah. Dengan idea kreatif punya masing-masing. Dan seperti yang kita maklum semua, markah kreatif tu dia ada 3 tempat. Mana ada kreatif di dalam kita punya pembentukan, pembinaan ataupun kita buat idea kita yang untuk COVID tu lah. Mari kita nak mengatasi COVID ke, kita nak memudahkan tata cara kerja dalam waktu COVID ni ke. Jadi di situ pun kita semualah peserta kena tunjukkan apa dia kreativiti yang kita nak sharekan dalam projek kita tu, yang memudahkan keadaan tu. Boleh benda yang memudahkan lah, yang menyusahkan keadaan lagi. Okey, yang kedua, kreativiti dalam penyediaan video pun sendiri pun ada markah dia. Jadi mungkin macam yang dikatakan oleh Cik Darus tadi, mungkin ada yang nak buat bentuk animasi ke, ada nak buat bentuk filem ke, ada nak buat video macam kita sekarang Google Meet tu ke. Tapi yang penting, yang pertama sekali, benda tu mesti sampai, dan kreativiti tu apa yang you kreatifkan. You nak buat macam berita TV3, berita utama ke, tak kisah, it's okay. Okay, dan yang ketiga ialah kreativiti pada kita share dalam kita punya poster tu pula. Okay, poster tu memang, poster dalam saiz A0, yelah macam saya cakap sebelum ni pun, orang cakap kalau buat A4 kan sama Cik Syam, memang A4 ke A2 sama. Tapi kalau A0 tu, dia punya pixel dia lagi besar lah. Lagi besar, jadi walaupun paparan di skrin tu besar tu juga sebenarnya. Cuma bila kita print one day, mungkin you punya kumpulan dapat poster terbaik ke. Jadi bila kami pihak Inka print, dia akan jadi benda yang sangat cantik lah. Dan kreativiti di situ pun ada. Tak semestinya buat ala-ala IID. Sebab kali ni kita dalam konsep KIK, kreatif dan inovatif. Kali ni poster tu memang betul-betul kreatif. Macam kita nak, macam McD buat iklan poster dia macam mana, KFC ke, Starbucks ke, macam tu you nak buat. Tapi dalam poster tu mesti ada apa yang Inka nak lah, yang syarat-syarat idea unggul tu nak. Cuma nak buat sengit sana ke, sengit sini ke, kreativiti masing-masing. So yang itu ada kategori masing-masing, maksudnya ada hadiah masing-masing. Posternya ada, videonya ada, yang kemenangan tu ada jugalah. Dari segi poster lah. Dan lagi satu biasanya yang ramai tanya ialah keberkesanan output. Dan dia konsep dia sama. Output ni ialah maksudnya apa akhir sekali. Apa tak. So dalam output ni secara mudahnya kita ada 3 lah perkara. Iaitu yang pertama ialah tentang cost, iaitu kenaan masa, dan juga tentang puasan ataupun hasil. Kalau cost tu kita tahulah tentang duit. Maksudnya sebelum ada sistem awak ni, sebelum ada alat yang awak cipta ni, UiTM terpaksa keluarkan duit yang banyak. Dengan adanya alat yang kita cipta tu, UiTM dah jimat banyak. So kat situ mesti ada dia punya perbezaan belum dan selepas alat tu dibuat lah. Kat situ yang kena tunjukkan. Kalau kita nak kira dari segi masa, buat masa. Okey, sebelum ni pendaftaran asrama, college, makan masa sehari. You buatlah masa 8 jam waktu kerja, 8 hingga 5 petang. Tapi dengan sistem yang you buat ni, dia ambil masa just mungkin setengah hari ataupun 2 minit dah siap. Mana makin cepat daripada yang dulu. Daripada face to face tu lagi cepat. Jadi tapi kena ambil data sebelum dan data selepas. Comparekan. Tunjukkan pada panel-panel juri apa hebatnya you punya penjimatan masa. Dan dari segi yang ketiga biasanya berkenaan dengan hati pelanggan lah, berkenaan dengan itu. Apa pelanggan puas ke tidak. Sebab ada setengah dia tak melibatkan duit, dia tak melibatkan kos, tapi feedback daripada pelanggan tu sangat baik. Okey, pelanggan tu kita tahulah, kita UiTM, pelanggan kita yang utama of course lah kita punya mahasiswa-mahasiswi. Yang kedua ialah ibu bapa mereka. Yang ketiga ialah staf kita sendiri. Dan yang keempat, tetamu-tetamu luar lah, seperti kita punya dinner ke, tetamu luar ke dan sebagainya. Kalau siapa yang buat mungkin yang tentang convocation, mungkin melibatkan chancellor, tetamu luar, BBIP sana ke apa kat situ. So itu yang dikatakan kepuasan hati pelanggan. Dan sama juga dapatkan data sebelum dan data selepas. Dan tunjukkanlah. Untuk tunjukkan perbezaan tu, apa-apa jenis graf boleh pakai.
nak apa bar ke, gelah bar ke, gelah pai dan sebagainya. Tapi nampak dia punya perbezaan. Kalau pandai guna Pareto, sangat hebat lah. Kalau pandai lah. Kalau tak pandai jangan buat, nanti takut kena tegur lah. Niat dah betul tapi salah lah juga kan. Buat yang mudah-mudah je tak apa. Dan memang saya pun tahu daripada rakan-rakan syarah daripada list pun dia tanya saya, kenapa Cik Syah payahnya nak buat benda ni. Memang KIK memang lah, saya rasa apa-apa pun mula-mula memang payah lah nanti dah siap sekali ni, mungkin Adik Unggul ni adalah satu platform baru lah bagi penat baru. Dan sebenarnya bagi penat lama pun masalah ke. Sebab dia nak kurangkan slide yang sama dia orang buat 150 slide tu, nak jadikan 50 pun payah. Lagilah kumpulan yang tak ada slide lagi nak buat lagi payah. Jadi tak apa. InsyaAllah lah kita sama bantu dengan ada video-video macam ni Dr. Syazina dan Cik Darul semua. Allah kita bantu. Sebab kita pun sebenarnya kita nak galakkan. Dan kita pastilah yang terhebat dia ada di tempat dia. Yang lain tu macam first time masuk tu mungkin satu benda yang baik untuk arah tahun depan kalau kita ada face to face convention kat IK yang betul lah. Okay, Dr. Syazina itu dulu. Mungkin ada nanti kita tambah sikit lagi. Thank you, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Risham. Very insightful information as well. Memang mula-mula kita akan rasa payah lah. Especially bila nak guna pakai tool-tool yang berkenaan tu kan. Dan bila kata slide yang banyak tu memang orang takut lah. However sebenarnya benda tu adalah learning process. So bila kita dah buat sekali kita akan nak lagi. So that's how it works lah. InsyaAllah. Siapa lagi? Puan Normi nak tambah-tambah sikit lagi ke? Okay. Ini semua otak-otak ni. Siap pun kena belajar banyak daripada Okey, terima kasih Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa yang kita dah dengar tadi, apa yang diterangkan oleh Tuan Darus, memang saya rasa memang dah orang kata dah memang dah lengkap lah. Memang panjang lebar yang Tuan Darus dah ceritakan pada kita tadi, begitu juga dengan Tuan Risham. Dan benda ni berikutan bagaimana dah 3 episod lah kiranya lah. Ni jadi diorang semua dah, saya rasa semua dah macam dah mahir lah. Maksud dia dah faham apa yang dimaksudkan dengan idea unggul ini. Jadi di sini pun saya pun macam mereka juga, saya pun nak beritahu kalau sebelum ni pun kita buat dokumentasi pun memang memerlukan terlalu banyak slide. Jadi dengan adanya idea unggul ini kita akan daripada yang banyak tu kita akan comparekan dia menjadi yang sedikit tetapi isinya adalah padat dan juga orang kata ringkas dan padat. Jadi dekat sini pun kita tengok apa yang kita nak kongsi di sini berkenaan dengan saya rasa semua apa yang kita nak tahu semua saya rasa dah Tuan Darus pun dah cerita, Cik Risham pun dah cerita. Cuma kita nak beritahulah berkenaan dengan kriteria-kriteria dia semua. Jadi apa yang telah yang garis panduan telah beritahu tu kita ikut je lah. Kita ikut dia begitu dengan pengenalan, penyataan masalah operasi, kita ikut saja yang konsep-konsep ataupun garis panduan yang telah ditetapkan. Saya rasa insyaAllah bila kita ikut macam mana Tuan Darus beritahu tadi, kalau kita ikut susunan, teratur dan benda ni pun akan memudahkan lagi urusan kita. Jadi di sinilah kita orang kata dalam keadaan COVID ni kita nak tengok macam mana kerjasama kita antara kumpulan. Kalau kita tengok sebelum ni pun Tuan Darus dah beritahu pada kita, dia kata kita dalam keadaan yang singkat ni kita perlu membahagikan tugas-tugasan. Maksudnya kalau kita ada 10 ahli, jadi daripada situ kita pecahkan mereka. Beberapa orang buat pengenalan, kemudian beberapa lagi buat pengenalan masalah dan objektif. Jadi di situ bila kita dah buat semua sekali, kita kumpulkan, barulah kerja yang susah itu akan menjadi mudah. Kalau kita nak tumpukan semua sekali, hari ini semua nak buat pengenalan. Jadi orang kata yang lain-lain tu tak buat lagi. Jadi itu yang kita rasa benda tu macam terlalu menyusahkan kita. Tetapi senangnya bila kita ikut peraturan-peraturan ataupun flow-flow yang telah diberi, saya rasa benda yang susah akan menjadi mudah. Lagi satu, itu adalah penting untuk kerjasama dengan kumpulan. Jadi kat situlah kita nampak komitmen ahli-ahli kita macam mana mereka bekerjasama menyelesaikan sesuatu masalah.
Di situlah pembahagian-pembahagian tugas perlu kita agih-agihkan. Jadi di samping tu juga kita nak tahu dalam keadaan keadaan apa orang kata negara kita sedang dilanda masalah ini, berbagai-bagai orang kata berbagai-bagai kesusahan ataupun macam-macam lah mereka nak kena fikirkan. Jadi bila kita sama-sama menyelesaikan, insya-Allah benda yang rumit akan menjadi mudah. Di mana kalau kita tengok selalunya orang akan bertanya, kalau di Johor ni, diorang selalu tanya saya berkenaan dengan poster. Bagaimana kita nak buat poster tu? Tu saya senang saya beritahu dia, masa saya bagi taklimat pada diorang pun, bagi penerangan pada kawan-kawan yang ingin menyertai idea unggul ni pun saya dah beritahu pada mereka. Kita tak perlu nak susah-susah, kita cuma ikut apa garis panduan yang telah ditetapkan, iaitu dalam poster apa yang perlu ada. Jadi kita bincang sama-sama. Kemudian untuk video pula, macam mana nak kena buat. Jadi itu yang saya beritahu pada mereka, kalau kita ada ahli tu, ada 7 atau 8 orang, 7 kita libatkan sekali. Maksud dia masa kita buat persembahan video tu, ahli-ahli yang sedia ada tu, macam mana kreativiti kita nak letakkan dia di belakang kita ke ataupun, jadi semua sekali terlibat. Maknanya baru kita nampak ukhuwah antara sesama ahli itu. Itu adalah yang penting untuk kita selesaikan ataupun untuk kita menjayakan inovasi kita. Sebab daripada situlah yang kita nampak kerjasama. Jadi daripada situ baru orang kata barulah kita nampak macam mana dia orang nak selesaikan sesuatu masalah. Jadi di situlah sikit sebanyak yang saya boleh kongsikan di sini, Doktor. Okey, kita serahkan semula pada Doktor. Okey, sebab ada pertanyaan daripada Encik Ikhwan Muhammad sini, dia tanya tapi Encik Risham dah menjawab. Tetapi Berkenaan dengan selain buat poster dan video, kena buat slide show sekali ke taklimat sebelum ini rasanya tidak diberitahu berkenaan dengan slide. Okey, kalau kita buat video, betul kalau kita tengok poster tu, bila kita dah buat apa yang ada di dalam poster tu, bila kita dah ikut susunan dia, apa yang ada di dalam poster tu, kita buatkan dia dalam bentuk video. Buat slide berapa page. Bila kita dah macam Cik Darus tadi dah terangkan pada kita buat susunan dulu. Bila kita dah buat susunan dalam bentuk slide, jadi kita ambil susunan tersebut, yang mana penting kita masukkan di dalam poster. Jadi daripada poster itulah kita keluarkan dia untuk menjadikan dia video pula. Jadi masa kita buat present tu, video dengan poster, slide tu biar seiring. Maksud saya, sebelah gambar orang yang pembentang, sebelah lagi gambar slide. Maksud mereka lambungkan slide tersebut dan yang pembentang tu akan bercakap. Jadi kita nampaklah, maksud dia tak adalah kita tunjukkan slide orang yang tu ada ke tidak kan. Jadi kita sama-sama, kita anggap bahawa yang kita buat pembentangan ni seperti yang kita buat macam convention. Kita anggap bahawa yang kita buat video ni sama macam kita sedang convention depan orang semua. Okey. Okey, terjawab tak soalan tadi? Okey, berkenaan dengan slide pula. Apa punya slide? Okey, berkenaan dengan slide pula, kita tak kisahlah. Janji apa yang kita buat itu menepati sebanyak 10 minit. Dalam masa 10 minit, apa yang kita nak bentangkan, kita bentanglah. Tapi jangan melebihi masa 10 minit. Okey? Okey, Cik Ikhwan boleh faham tak atau terjawab tak soalan tadi? Okey, Doktor.
Okey, saya nak jawab sedikit tambahan daripada Puan Nomi tadi jawab berkaitan dengan soalan Cik Ikhwan. Mungkin Cik Ikhwan mungkin salah faham tentang saya kata buat slide tu. Sebenarnya memang tak ada kita buat slide. Slide itu sebenarnya saya cadangkan supaya memudahkan kumpulan melihat dia punya QC story. Kalau kumpulan rasa dia nak terus saja buat poster, susun kat poster tu pun boleh, tak ada masalah. Itu satu. Jadi slide itu kita sediakan awal supaya kita dapat lihat flow dia. Kita faham kan KIK dia ada QC story. Jadi kalau kita letak kat poster, dia tak nampak dia punya QC story. Okey. Kedua, kalau kita ni tidak begitu mahir untuk membuat video menggunakan lain-lain perisian video, kan banyak kan perisian video, orang yang pandai-pandai ni dia buat video. Tapi kita tak pandai, kita tak cukup masa. Selain daripada Cik Isam pernah Risham beritahu sebelum ni, kita boleh buat rakaman, kita buat presentation macam biasa KIK yang kita buat bersemuka tapi kita rakam. So itu salah satu, tetapi sekiranya lah kalau kita tidak pandai nak buat video apa dan kita nak tukarkan slide kita kepada bentuk video dan kita boleh export dia jadi MP file, MPEG-4. So dia pun dah jadi video. Bermakna kerja kita lebih cepat, lebih mudah. Tetapi macam tadilah Cik Risham kata, mungkin kreativiti kita menggunakan PowerPoint jadikan video ni mungkin tak begitu menyelah bagi orang yang memang menggunakan perisian untuk edit buat suntingan video kan. Tapi dalam waktu singkat ni bila kita dah tak ada masa, so itu sebab saya kata asas dia punya platform yang paling baik ialah kita susun dekat slide, kita nampak dia punya flow. So daripada slide kita angkat baru jadikan dia jadi poster. Dan kalau kita ada masa dan kita pakar dan pandai menggunakan perisian lain untuk buat suntingan, ambil daripada slide. Tetapi sekiranya kita tidak tersempat dan kita kena hantar video, export aja slide kita itu jadikan video. Itu pun dah menyelamatkan masa dan mungkin fokus kita tumpukan kepada pengisian dokumentasi projek kita itu. Pun dah baik. Dan video itu kalau kita boleh susun, ada jalan QC story dan kita boleh semak time dia, masa dia, dan kita boleh adjust. Kan ada transition dan sebagainya, mungkin juga menarik dengan background, letak muzik sedikit dekat PowerPoint. Itu saya kata gunakan slide tu. So dia multi platform, tak banyaklah kita kerja kita kan kita nak pergi buat balik video lagi dan sebagainya. Itu sebenarnya sebagai asas kita untuk membuat poster dan juga video. Okey, so itu sajalah. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Darus. Mohon maaf tadi line chat tiba-tiba terputus. So dah okey tadi. So, okay, Miss Monica, you want to say something? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, jika kumpulan kami telah menyediakan slide, menyediakan video, jadi perlu ke kami hadir untuk presentation ataupun macam mana cara presentationnya nanti? Assalamualaikum. Okay, Miss Monica, you just continue. Okey, saya ingin bertanya, sebabkan kami dah sediakan video, jadi pada hari pembentangan, perlu ke kami hadir untuk present secara online? Kita akan ada penilaian awal dan penilaian akhir. Mungkin Tuan Darus boleh menjawab? Ya, okey. Untuk pilihan awal ni, juri akan pilihlah beberapa, kalau saya rasa ada 30 untuk final. Bila masuk nanti selepas saringan, yang kedua tu baru ada presentation tapi secara online lah. So untuk peringkat awal ni hantar saja video dengan poster itu aja. Faham, terima kasih. Okay, terima kasih Miss Monica. Siapa lagi yang nak tanya?
bukan senang nak dapat hari ni tak ramai, and then kita kena pakai rujuk ramai di sini untuk membantu semuanya. Ada apa-apa persoalan lagi mengenai ini? So, klinik 4 adik unggul ni kita akan uploadkan nanti. Kita sedang record dan kita akan uploadkan nanti di YouTube channel Inka ya, sebab tu link dekat kita punya website. Website sekarang ni tengah migrate kepada new platform. So kita akan letakkan di dalam dalam YouTube Inka. However, nanti kita akan share lah the link. So because ada yang tertinggal di awal tadi kan. Tuan Darus ingin bercakap apa-apa? Sedikit panduan untuk membuat poster. Okey. Poster ni kalau kita tahu dia ada beberapa dia punya kriteria dia lah kan. Kalau kita daripada kriteria apa yang perlu ada dalam poster dan cadangan kerana poster, dia ada tajuk, projek, pengenalan, so nama kumpulan dan organisasi. So dalam pengenalan tu mungkin susun nama kumpulan daripada mana organisasi dan penyataan masalah, potensi. So segmentkan dia di dalam poster gitu. Maksudnya kita susun aja dulu. Nombor 1 katalah pengenalan. Atas sekali dia punya header dia mungkin tajuk projek kita. Mencipta menghasilkan e-sistem apa katakanlah kewangan ke. Letak besar-besar tajuk dan pengenalan. Susun aja. And then penyataan masalah projek, potensi, significant impact, kebiasaan novelty. Tajuk-tajuk ni letak dulu. Buatkan dia punya header ni. Daripada kita dah susun header dekat poster tu, kita tengok dia punya flow. Flow ni sama ada dia berbentuk, kalau kita structure bermakna 1, 2, 3 daripada atas ke bawah atau daripada kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4. Kita daripada situ kita boleh visualkan okey tak poster kita ni, mudah tak. Lepas tu barulah kita masukkan setiap tajuk-tajuk itu dengan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk menyokong projek kita. Kalau pengenalan tu katalah kita buatkan infografik, tahun ditubuhkan dan sebagainya. Nah, daripada situ baru kita nampak keseluruhan rupa bentuk design poster kita itu. Flow tu pun penting supaya bila juri tengok atau kita sendiri tengok sekali pandang, kita dah boleh mengikuti dia punya QC story itu. Sehinggalah daripada pengiktirafan dan komersial dan sebagainya. Kalau ada IP, kalau tak ada pun tak apa kan, mungkin juga ada penghargaan dan sebagainya. Jadi bila kita dah segmentkan kat mana yang perlu kita sediakan ruang yang perlu banyak. Contohnya bila kita bercakap penyataan masalah objektif, mungkin kita ada data-data di Ishikawa. Jadi ruang-ruang ini kita mungkin perlu besar daripada yang lain. Ataupun tuan-tuan juga boleh lihat kepada pemarkahan. Ini juga sebagai panduan. Kalau kita tengok ada kriteria penilaian dalam panduan yang telah diberikan, garis panduan idea unggul tu, ada penilaian projek inovasi poster dan video adalah berdasar kepada kriteria penilaian berikut. Untuk pengenalan 2 markah, pernyataan masalah dan objektif 10, kreativiti 20, replikasi 10, potensi plus 10, signifikan 10, impact 5, keberhasilan output 5, komitmen konsen 5, novelty 3. Itu. Dan persembahan mungkin 20. Persembahan ni maksudnya mungkin cara kita mempersembahkan idea kita itu tadilah, tapi kalau bila masuk final nanti persembahan satu kita menyampaikan projek kita secara online. So itu kriteria penilaian untuk poster dan video. Dan ada tambahanlah macam Cik Rizam kata, dari segi kreativiti. Jadi kalau kita lihat kat sini, kita nak tumpukan yang mana. Jadi tuan-tuan kumpulan boleh lihat
daripada penilaian berikut daripada markah-markah, yang ini kita kena tekankan lebih. Contoh penyertaan masa ada 10, kreativiti itu 20, kreativiti 20 tu bermakna ialah idea inovasi kita gitu. Yang boleh menampakkan dia idea yang asli ke, apa namanya, yang boleh memberi kesan sangat besar kepada projek kita. Jadi kita susun dulu, letak tajuk-tajuk dan poster kita. Bila kita tengok balik ni, jadi senang. Kalau tidak kita sumbat dalam poster, kita tak tahu nak highlightkan yang mana. So, penekanan ialah berbalik kepada kriteria tadi, kita tengok mana markah yang tinggi, yang itu kita kena beri penekanan lebih. Dan seboleh-bolehnya fikirkanlah cara kreatif, bahagian-bahagian yang mana kalau kita rasa kita tak ada, contohnya kita tak sempat buat IP, kita tak boleh komersialkan, projek baru aja mula. So yang itu ada cara sebenarnya. Itu sebab kumpulan kena fikirlah cara yang kreatif. Tapi sebagai peningkatan, jangan lupa bila buat projek ini, pastikan kumpulan ataupun kumpulan yang ditubuh tu mesti dapat restu, ada surat kelulusan, terutama daripada ketua PTJ, dekan ke kalau di fakulti lah, ataupun kalau ada rektor, kalau tidak pun jabatan, surat kelulusan penubuhan sebagai bukti. Untuk kita letakkan di bahagian pengenalan tadi, sebagai memperlihatkan komitmen pengurusan. Sebab kat situ komitmen pengurusan tu ada 5. Jadi seboleh-bolehnya setiap kriteria tu masukkanlah. Kalau tak dapat 5 markah pun sekurang-kurang juri boleh bagi 3 ke 2, jangan kosongkan. So itu sebahagian daripada tip lah. Saya cuba nanti kalau sempat, saya pun ada buat contoh untuk poster, dan kalau saya nanti kalau boleh sharekan, saya tunjukkan contoh bagaimana daripada slide saya jadikan video. Okay, sementara itu saya serahkan pada Dr. Stina. Sangat dialu-alukan tu Tuan Darus. Sebab because rasanya ramai yang mahu tahu macam mana kita translatekan daripada slide kepada poster tu kan. So kalau dapat dikongsi memang sangat-sangat membantu tu. Okay, Miss Puan Monica. Okay. Maaf, saya nak bertanya satu benda berkenaan dengan surat kelulusan. Surat tu ada template tertentu ke ataupun terpulang kepada kami? Ini pakar rujuk yang mahu menjawab. Encik Risham ada ke? Ada template ke untuk surat rujukan tu? Irina ada ni ke template? Okey doktor. Okey, biasanya apa Monica okey, biasanya template tu memang kita buat sendiri. Contoh saya mungkin saya boleh carikan lah, tapi ayat dia mudah je. Maksudnya memang kita kena karang ayat tu, akan bagi pada PA rektor ke PA dekan ke apa kan, mengatakan bahawa pihak pengurusan dekan ke rektor ke menyokong penuh kumpulan KIK ni untuk membuat idea unggul dengan tajuk apa-apa. Itu je cukup lah memadai. Mana very, very simple je Puan Monica tu. Okey, baik. Terima kasih, saya faham. Okey. Thank you Encik Risham. Kalau kita ada standard template tu lagi senang kan? So nanti kita cuba usahakan daripada sekretariat nanti. So ada apa-apa lagi yang mahu ditanya? So Syed pun banyak belajar baru, Syed pun banyak belajar daripada kumpulan pakar rujuk semua ni because of Syed very new here. Walaupun memang KIK ni dulu Syed pernah involve long time ago, tetapi dah lama tinggalkan because of involved dengan IKMS. So I hope that pakar-pakar rujuk semua boleh membantu Syed jugalah. So insyaAllah mana yang Syed boleh bantu Syed akan cuba. Tapi still perlukan khidmat nasihat daripada pakar-pakar rujuk semua. Okay. Okay, ada apa-apa lagi yang kita perlukan untuk add in di sini?
Sebenarnya di website INCA tu, di bawah tab KIK tu memang telah dinyatakan dengan menyeluruh dengan semua guideline dia, tata cara pendaftaran and sample of the poster tu. So if we go through details on that, insyaAllah menyeluruh lah, dan kita cuba pastikan maklumat-maklumat yang diberikan tu lengkap dan memudahkan untuk penilaian dibuat nanti untuk peringkat saringan pertama. Dan untuk makluman, saringan pertama kita insya-Allah daripada 30 hari bulan penilaian pusingan awal akan dibuat dan penilaian pusingan akhir akan dibuat pada 6 hari bulan 11. Penilaian akhir akan dibuat pada 5 hari bulan 11, mohon maaf. Sebab kita akan mengadakan World Hari Kualiti Sedunia, dan pemenang akan diumumkan pada 12 hari bulan 11. Ada apa-apa lagi ke yang perlu dikongsi bersama untuk makluman semua? Because klinik hari ini tak ramai orang yang datang, so tak banyaklah persoalan-persoalannya. Since this is the 4th clinic already, so we can see that participation pun tak seramai yang terdahulu. Dr. Syatina saya rasa memadai dah kot. Dan mereka pun boleh refer kita balik kang. Kalau tiada apa-apa lagi, kita boleh tamatkan virtual klinik kita hari ini. So ada Tuan Darus nak add in apa-apa sebagai lead kita hari ini? Kita itulah sekejap saya nak transferkan dia lah. Transferkan. Okay. Poster, contoh poster tu. Boleh. So siapa yang hari ni hadir, dia rezeki dia lah. Memang Syed pun nak belajar juga sebenarnya. Saya akan bagi contoh je lah. Macam mana dia orang nak mulakan buat poster dan video. Sebab macam kita faham, kalau nak buat video yang cantik, kalau orang pandai ni memang tapi kalau dengan masa terdekat ni takut tak sempat kan. Tapi kalau orang yang pandai, masa yang pendek pun dia boleh buat. Betul, dia tak ada masalah kan. Betul. Okey, macam mana saya nak share? Saya kena tekan share ke? Tekan share. Screen kan? Tekan share and then screen tu akan nampak. Okey, share kejap saya tengah buka ni. Lambat pula. Hari ni line semua lambat. Tadi Syed tiba-tiba pun terputus. Nak buka PNG pun nak view dia. Okey. Boleh nampak ke? Tak nampak lagi setakat ni. So macam ni nak masukkan, saya dah buka PNG ni. Dropkan ke apa? Apa dia? Share. Masa kita share tu dia ada tunjuk ada several screen kan? Dia tulis share. Kita kena klik dekat screen mana yang kita nak share tu.
Sebab dia masa Okey. kita tekan share, dia ada banyak-banyak, dia keluar banyak-banyak skrin. Okey, dah keluar. Tapi mana nak letak dalam fitur Tekan ni? dekat, kita tekan dekat skrin yang kita nak share tu. Okey, kejap saya buka file dulu, share. Share. Kat saya ada keluar sini tapi nak keluar dekat, okey kat sini ke, screen. Ha, Okey, share content screen. screen 1. Nampak tak dekat skrin? Kalau nampak dekat skrin Tuan Darus, kami pun akan nampak juga. Okey, kat sini dia tulis okay, your entire screen. Tuan Darus letak dekat mana Cik Darus? Dekat desktop ke? Saya ambil daripada thumb drive saya. So kat mana yang senang? Cik Darus kalau lebih senang Cik Darus kopikan dia masuk kat desktop. Desktop, Jadi daripada desktop sekarang Cik Darus pergi kat share tu, pergi ambil dekat skrin 1 tu, nanti dia terus pergi ke situ. Desktop Boleh? Okey, saya cuba sekarang Sebab nanti kalau Cik Darus letak dekat apa tu, orang kata dekat pen drive tu macam susah kan nak ambil dia lambat sikit ataupun dia baca. lambat. Dia lambat nak baca je sebenarnya. Okey. Betul. Tak apa, kami setia menanti. Okey, share, saya letak kat desktop. Okey. Okey, dia dah keluar. Tu. Ya. Share. Dia akan keluar banyak-banyak, lepas tu dia akan keluar screen 1 kan. Klik je. Finish share. Dah keluar. Tapi gambar chat berapa besar ni. Yang screen tu. Kat mana saya nak klik ni? Sekejap. Kat skrin ni tak nampak pula. Ada ke? Tak, ni slide tak nampak. Ni nampak skrin dia muka Syah. Tak, tadi saya share kan. Stop sharing dulu. Okay, stop sharing. Okay. Dekat share tu nanti dia akan ada bawah daripada screen 1 tu dia ada banyak-banyak. Kalau slide kita dah buka, dia dah available kat situ. Saya dah tekan. Ada several. Bawah ni ada share kan? Ni ada share. Lepas tu? Bila kita buka share tu, share file. Screen 1. Dia ada. Poster tadi tu dah buka tu belum? Dah buka. Dah buka. So dekat bawah tu dia akan ada banyak skrin lagi. So kita boleh choose skrin mana yang kita nak buka. Tapi kat sini, kat saya ni dia keluar skrin dengan application saja. Dengan application? Share application kemudian skrin. Screen 1 tu? Tak ada pula dia tulis screen 1, dia tulis screen dengan application je. Share content. Ya, saya cuba share yang screen. Kenapa dia keluar?
Tapi kita kena buka dulu ke apa? Selalunya kita buka dulu. So Okey. dia dah run kan. Bila kita buka and then nanti masa dekat screen tu dia ada banyak-banyak screen kat bawah. Dekat screen. Kalau kita tengah buka browser pun dia akan nampak juga. Screen. Whatever screen available yang kita dah buka tu dia akan appear. So kita cuma klik je kat mana screen yang kita nak buka tu. Itulah kita. Dia keluar entire kita yang ni pula. Sekejap, Sebab bila saya buka dia keluar yang tengah connecting lagi ni. Dia tengah baca lagi agaknya. Yelah betul ni kat bawah ni. Dok Kita baca. baca lagi. Misalnya bila kita nak share macam tu je. Kalau kita buka banyak-banyak screen, dia akan appear banyaklah screen kat situ. Cuma kita boleh choose yang mana yang kita nak. Lambat slow. Atau ada cara lain kita share dalam dalam WhatsApp dulu ke? Minta Nak share dalam orang ambil? WhatsApp dulu. Boleh? Boleh juga Tuan Darus. Okey. Sebab sekarang ni internet line dia macam problem lah Cik Darus. Itulah. Sekejap, saya. Hari ni because kelas dah online, so dia memang bit slow. Itulah. Okey, saya letak dalam grup pakar rujuk kot. Pakar rujuk. Okey, saya letak dah dalam pakar rujuk. Cuma video ni saya takut besar ke tidak, boleh ke tidak ni. Okey, yang poster tu saya dah letak dalam pakar rujuk Okey, tak masuk lagi. Maxis dekat sini masalah juga. Tak apa, nanti ada letup. Tak dapat lagi Chat Maxis dekat building ni memang ada problem sikit. Kejap lagi dia masuk dah tu. Puan Nomi kata dah dapat dah. So should be okay lah tu. Okay. Alright. Baru masuk ni. Okay, masuk dah. Okay. Cantik ni Tuan Darus. Macam mana kita nak share? So itu contoh guide lah pada kumpulan bila nak buat kan. Kita segmentkan dulu tajuk-tajuk tu. Kemudian dia tetapkan segmen-segmen tu, lepas tu baru dia buat pengisian lah, lepas tu baru dia adjust layout dia. Itu contoh je lah. Okay, Rin cuba share daripada dia punya ni. Okay, Rin cuba share. Thank you Rin. Harina dah share. Nampak Tuan? Tuan Darus nampak tak? Harina dah share. Harina dah share kejap. Pasal dah tadi WhatsApp daripada tu kan. So dia boleh share. Nampak? Okay. So boleh ni lah. Kalau Tuan nak elaborate further ni boleh lah. So okay macam tu itu contoh je lah. Design creativity ni bergantung pada masing-masing lah ini sebagai untuk saya bagi tips supaya kumpulan tu bila dia dah letakkan tajuk-tajuk layout dia macam mana tu jadi mudah berbanding dia tengok dia masuk semua kandungan kan.
So ini juga sebagai panduan bila kita buat design lah. Kalau saya sendiri bila kita ada kalau orang dalam reka bentuk dia ada guide lah, dia punya grid, dia punya flow, dia banyak semuanya. Tapi hari ni tak ngajar pasal grafik lah kan. Cuma ini yang paling mudah lah. Dia ada kaedah, dia ada rule of third, zigzag, mathematic law, itu konsep layout lah sebenarnya. Jadi ini salah satu kita boleh buat juga kalau kita buat zigzag, zigzag, kita letakkan tajuk-tajuk itu bergantunglah kepada kumpulan. Okey. Mana dah hilang pula dah ni. Read. Okey. So letakkanlah sama ada boleh juga penomboran, kalau nak letak penomboran itu sebagai guide ataupun coding ataupun A, B, C itu pulang kumpulan. Jadi kita nampak dia punya flow dia tu 1, 2, 3, 4. Jadi kita capture ikut kriteria yang perlu atau kandungan yang perlu ada dalam poster. Dan di atas sekali kita sama ada kita boleh letak tajuk besar apakah projek kita kan, tajuk projek kita, dan logo-logo yang berkaitan tu terpulanglah. Macam ni saya letak logo idea unggul ke, tuan-tuan pun boleh letak logo tu dengan nama jabatan, logo ITM dan sebagainya lah. So, yang lain cara persembahan atau pulang kepada adalah point system ke, numbering system ke, ataupun gunakan kita sekarang mudah banyak ikon-ikon kan, color, tema warna, dan jenis font, itu tip lah. So untuk poster ni selalu kita galakkan untuk title, tajuk ialah kita gunakan dia panggil serif, gunakan serif font. Serif font ni maknanya yang font-font yang straight aja, macam Arial, Helvetica, yang itu. Untuk konten gitu juga, tapi kita galakkan untuk sebagai tips, selain daripada mungkin kumpulan ada tema warna, untuk warna ni jangan terlalu colourful, buat 1-2 color saja dah memadai, dan menggunakan warna-warna yang kalau kita nak bermain dengan kontras, makna background kita tu gelap, tulisan kita banyak cerah, terang, dan font tadi sama juga untuk kandungan. Kalau kita ada pengisian, ada teks yang kita kena letak, elakkan daripada gunakan semua capital, so menggunakan apa yang lowercase lah, maknanya ada capital dan lowercase tu tadi. Kalau kita letak semua tajuk cap tu, dari segi membaca payah dan kurang berkesan sebenarnya. Itu tip lah untuk kalau kita buat poster. Okay. And then mungkin dengan bermain warna juga kita boleh highlight background itu di mana perkara-perkara yang kita katakan tadi dari segi penilaian markah. Jadi kita nak highlight kita contohnya creativity. Jadi background color kita gitu, kita nak tunjukkan, kita beri penegasan kat situ. Kedua tadi ialah dari segi font tadi, warna, jenis font, elakkan jadi gunakan sans serif lah. Sans serif ni mana yang tulisan-tulisan bereko-eko. Tulisan bereko ni kalau kita buat buku je, buku tak apa, buku manual dan sebagainya. Tapi bila poster ni yang mudahnya itulah. So tajuk tu mungkin boleh bold, jangan pula tulisan tadi dah lah cap bold lagi kan. So bila dia panggil upper and lower case, so itu tip yang salah satu dari segi font lah. Selain dari warna jangan banyak, minimum paling maksimum pun 3 color lah. Yang itu. Jadi maknanya juri kalau baca tengok ada selesa dan mudah. Dan maklumat yang penting kita nak sampaikan maklumat tu kalau tak nanti dia panggil noise. Macam kita dengar muzik ada bunyi gangguan zuzak zuzuk. So dalam design pun dia panggil noise. Bila terlalu banyak sangat warna atau jenis. Okey, jenis tulisan macam tadi, ini sebagai tim gunakan tulisan yang mungkin satu jenis fonts,
contohnya kita menggunakan Myriad ke atau Arial lah. So bila kita gunakan font tu, carikan font-font yang dipanggil ada family font. Dia ada keluarga. Maksudnya ada keluarga, dia ada regular, ada bold, ada italic, ada line. So bila kita bermain dengan jenis font yang dipanggil family font ni, so kita boleh bermain kat situ lah. Contohnya untuk tajuk kita bold. Untuk teks font yang sama kita light. Jadi kita tak perlu tukar font tu. Tajuk font lain, tengah font lain dan sebagainya. Itu satu. Okey, bagi yang membuat design dalam poster menggunakan AI ataupun Photoshop. Okay, kalau Photoshop mungkin dia akan save dia sebagai JPEG, tak ada masalah. Tetapi kalau AI, so bila dia menggunakan font-font yang bukan yang standard punya font, mungkin dia ada creativity, dia gunakan macam Masterat ke apa, ada font-font yang kebanyakan designer dia suka lah, kan, yang tak ada dalam komputer kita. So kita galakkan bila dia create outline pada font-font tu. Bukan apa, bila dia hantar nanti font tu bila tak ada dia akan bertukar. Betul. Bila bertukar je, so nanti bila kita lihat mungkin design yang awal cantik tadi dia dah berterabur. Macam kita buat slide kan, bila kita tak gunakan standard font, bila kita buka je tempat lain, bukan saja kata standard font, bahkan kadang-kadang standard font bila kita buka apps atau version yang baru, so kita pakai katalah 2019 punya PowerPoint, tiba-tiba sekarang 2016 dan sebagainya, font yang kita guna sama pun dia akan berubah. Padahal font sama tu. So ini kena tengok. Bila nak savekan dia, save kalau dalam AI ni mana Illustrator lah. Dia kena create outline. So mana font tu dah tak boleh ubah, dia create outline, dia jadi objek lah maknanya. Jadi image. Itu barulah dia nak save sebagai PDF ke, dia export PDF dan sebagainya. So macam JPEG tadi, kalau Photoshop sama juga macam tu. So ada setengah juga yang tak biasa. Sebenarnya boleh juga kumpulan buat poster menggunakan PowerPoint. Okey, dalam PowerPoint kita ada design, kita boleh setkan size dia. Cuma saya tak pernah praktiskan menggunakan buat poster dekat PowerPoint sebab satu dari segi size dia. Adakah PowerPoint tu boleh buat A4 size tu kan? Cuma dalam bagusnya kalau boleh buat dalam PowerPoint tadi, A4 tadi, you boleh save as a JPEG atau PDF. Dia sekarang ni kalau untuk version baru PowerPoint dia ada ikon-ikon dia boleh import, export, kita boleh ubah color. Itu saya tengok PowerPoint tu kelebihan kalau kita. Sebelum ni saya ada juga ajar buat design menggunakan PowerPoint. Kalau gambar kita nak potong dan sebagainya, kita nak edit sikit, kita nak combine elemen-elemen tu dalam PowerPoint banyaklah. So itu kemudian nantilah kemudian kau nak belajar PowerPoint in advance ke apa, kita mungkin ada boleh buat untuk itu. So itu salah satu. Okey. Kedua ialah pastikan ada grid. Grid ni maknanya kalau kita tengok design kita kat tepi tu ada ruang tepi tu jadi ruang tu kena ada untuk design kita tu bernapas. Okay. So tipnya ialah dia panggil white space. So ruang, ibarat kita berada di hujung, katalah tebing, ibarat kalau kita duduk di hujung, dia bahaya. Tak ada ruang selamat untuk tu. So tak ada ruang untuk breathe, dia panggil bernapas. Jadi ada ruang-ruang, itu salah satu tip lah. So bermakna grid tu ialah tepi ada lebih kurang mungkin 2 cm ke kiri kanan atas bawah semua tu, kita ruang tu kosongkan. Tetapi untuk background kita boleh penuh lah. Makna kalau ada teks, ada ikon dan sebagainya tu jangan sampai ke tepi. Kadang-kadang kita perasan bila kita save, bila kita hantar dia terpotong. So design kita cantik masa kita buat, kita view kat skrin, bila kita savekan, kita hantar, kita tak perasan. So itu pentingnya grid tepi tu, ruang tepi tu. So basikan keliling itu mungkin at least 2 cm atau 3 cm. So sebab AO tu besar lah. So AO besar tu bermakna kalau kita
boleh bagi mungkin 3 cm pun okey. Paling saya rasa 1 inci lah. Kita basikan keliling tu. Tapi untuk background color solid color tu tak apa. Kita kena sampai ke tepi keluar tu. So itu nak ingatkan kumpulan-kumpulan lah. Kalau AI tadi kena create outline. Kalau kita gunakan Photoshop tak ada masalah. Cuma Photoshop ni bila kita guna dia punya size dia takut AO banyak gambar dan sebagainya, takut komputer kita pula tak mampu itu pula. Okey. So itu antaralah untuk poster. Saya cuma yang untuk video ni agak besar. Darus, Syah nak tanya, kalau dia orang nak letak infografik sahaja dan sedikit elaboration boleh tak? Itu terpulang pada kumpulan Aktiviti sebab yang mudah yang message dia atau maklumat dia nak sampai tu boleh tak juri faham. Okey. Kan? Kalau letak info dan sebagainya tak ada penerangan sedikit, takut juri mungkin boleh rujuk video. So kerja dia akan remeh sikit lah. Maknanya juri akan tengok poster, dia kena buka video. Betul. Untuk dia fahamkan poster. Nampak? Tapi poster yang baik ialah sebaik-baiknya bila orang tengok poster tu saja, tak perlu lagi rujuk video. Itu yang paling baik sebenarnya poster. Kan? Bermakna kita letak je orang dah faham dah message tu. Kan? Itu tak ada masalah. Tinggal lagi tadilah. Adakah juri nanti boleh dapat tak? Faham tak apakah projek yang ingin dikemukakan itu? Kalau tidak, juri kenalah. Dia terpaksa lah tengok. Dia tak ada slide lah. Jadi dia akan tengok video dulu, dia fahamkan, baru dia tengok poster. Ini terpulang nantilah pada juri-juri macam mana kaedah dia nak memahami itu. Kalau terutama bagi juri-juri yang kalau yang otak-otak lama ni mungkin dia boleh dapat tangkap lah. Kan? Dia tengok aja, dia scan aja, dia tak baca dah. Oh ni tak ada, tu tak ada kata dia. Betul. Dia orang cakap kan. Tapi itulah kalau terpulang pada kreativiti ni salah satu tip lagi, mungkin dalam poster tu ada kumpulan dia hebat, dia nak letak QR code, tahu kan, buka top kan, rujuk. Itu terpulang. Itu salah satu tip lah. Sebenarnya tak perlulah saya beritahu benda tu kan. Sebab kita nak lihat kreativiti. Masing-masing lah kan. So kat situ datang kreativiti tu, dia punya approach kan. Kita gunakan lah apa yang sekarang IoT dan sebagainya. Kan? Mungkin kalau ada setengah yang dia faham tentang AR, augmented reality misalnya. So kita scan gambar tu pula produk kita boleh bergerak. Nampak siapa yang faham tentang AR misalnya, virtual reality misalnya. So dalam poster tu. Itu dia panggil kreatif tu. Kan? Tengok tu katalah scan aja dekat produk, macam contoh saya buat tu produk tu boleh terus keluar jadi 3D. Itu boleh rotate. Nampak real je. Ya, 3D dia jadi 3D dan kita boleh jadi virtual reality. Kita boleh tengok atas, bawah dan sebagainya. Kan? Ada 360 degree katakan. Itu elemen-elemen tip yang saya nak beritahu kumpulan-kumpulan. So kalau sebelum ni saya tak cakap tentang ni, sebab tak sempat saya nak tunjuk. So hari ni kalau kumpulan yang hadir hari ni, saya tunggu sampai waktu ni, dia rezeki lah. Rezeki, betul. Tak senang ni. So banyak lagi sebenarnya, tapi cukuplah tu dulu kan. Bagaimana kita nak supaya kumpulan dia berfikir dengan teknologi, kaedah, kemahiran dia ada kan. Ini benda-benda yang kita nak tengok dalam poster tu. Tapi nak buat AR ni, siapa yang pandai silakan. Itu kita nak tengok. Sebab saya pernah buat benda tu. Adalah projek saya dengan Yuniza dulu. Contoh bila katalah kita buat wow, orang scan, so wow tu dia orang boleh bergerak main. Salah satu lah. Adalah saya dah buat dengan rakan Yuniza tu. So itu salah satu lah. Siapa ada kemahiran dalam IT, contoh dalam background tu, buat. Tunjulkan kat poster tu.
Poster nampak 2D kan, image, tapi bila kita scan, wah, yang itu yang nak kata tadi nak menang, itulah salah Kena satu. lebih sikit lah. Kumpulan banyak lagi lah sebenarnya. Saya rasa itu tip-tip yang saya so mungkin Risham boleh nak share lah, kan saya cuba nak share yang video ni. Video ni sebenarnya tak apalah, boleh kot kalau saya tontonkan, sebab ini kita hantar untuk masuk IDEC. Itu pun dah apa ni, banyak info pertaining to the poster. The tips-tips untuk poster tu pun dah banyak. Itu bagus sangat. Ya, betul. Sebelum ni memang saya sesiri sebelum ni yang saya ponitai saya kena, saya tak sempat nak tunjuk. Tu saya duk fikir macam mana nak bagikan orang kata extra mal sikit pada kumpulan-kumpulan kan. Itu salah satu lah. Unique of Clinic 4 lah. Ya. Clinic 4 punya uniqueness. Kan. It's a very good tips juga tu sebenarnya untuk mana-mana poster. Untuk mana-mana poster presentation, ikut tips juga tu. Ya, betul. Kan. Kalau kita pergi IDEC lah apa pun kan. Betul. Saya biasa tengok dia orang tak gunakan kelebihan IT tu yang ada kan. Malah dia ada pengalaman tu, tapi tak tahulah mungkin tak sempat ke apa kan. Tapi kat situlah ekstra bagi poster kita. Betul. Dan terutama yang pandai AR kan, virtual reality dan sebagainya tu. VR kan. Mungkin tak tahulah, mungkin kita ada app macam AR tu, kita boleh download, kita pakai guna telefon, kita boleh scan dekat poster kita, akan keluar lah kan. Betul. Jadi itu satu yang menarik lah, yang satu yang harus dipikirkan oleh kumpulan. Yes. Ada IR 4.0 as well lah. Ya, baguslah kita relatekan dengan sekarang punya kan teknologi. Cuma itulah saya kan tak naklah bukan tak nak banyak lagi kan, itu saya cuba bagi beberapa tip lah. Saya lebih suka kalau boleh kumpulan ni dia brainstorm, dia fikir kan. Kalau tak bila kita bagi je nanti kan. Content sebab aja, so let them explore more. Bila explore lagi macam-macam idea. So kita bagilah sedikit tu idea tu kan. Just to trigger untuk think more, and then nanti dia akan start. Betul. Dan kita harap mungkin banyak yang nanti ada pula yang sanggup terima idea kita dan sanggup buat. Kan? Mungkin ada yang because the hidden talent ni, so dia yang explore lebih, so that is advantage for us as well lah kan. So the next kan, mungkin dia boleh tunjuk nanti pada kumpulan lain dan sebagainya. Itu terpulang pada kumpulan ni, saya hanya bagi beberapa tip lah. Itu salah satu kita panggil creativity lah sebenarnya. Creativity ni is not dari segi design, macam saya kata tadi, font kita guna, macam mana kita letak, kita susun atur, dia macam buat gubahan bunga kan. Kita mengubah bunga, konsep design macam mengubah bunga. Kadang-kadang kita tengok daun kering aja pun kan. Tapi bila susun cantik. So konsep design adalah macam tu kan. Tapi kreativiti ialah dari segi dia panggil approach-nya, pendekatan. Yang pendekatan tu yang akan menunjukkan perbezaan kita dengan kumpulan lain nanti. Itu kumpulan kena fikirlah poster tu macam mana dia punya approach ni nak buat. Even poster tu sendiri ni tip lagi lah. Tak semestinya kadang-kadang kita fikir kalau AO tu mesti persegi. Kita cakap pun persegi ni nak beritahu kumpulan, you ada idea kreativiti, you boleh bentukkan poster tu macam mana. Itu kau nak kembangkan lagi. Itu kalau belajar kreativiti dengan saya, banyak benda boleh belajar. Kan? Tak semesti bila kata AO kita bagi square tu AO. Ada salah, kita tak tetapkan syarat pun. Maksudnya pesannya AO saja dia punya guide. Itu sebab kumpulan jangan risau, jangan bimbang. Jangan kata tiba-tiba AO macam ni. Tiba-tiba dia punya lain. Kena fikirlah yang lain tu macam mana. Itu dia punya approach dia kan. Nak nampakkan kita punya lain. Banyak lagi kalau nak buat kelainan tu. Tapi cukuplah tu dulu. Saya cuba nak
share yang video ni kalau boleh. Kita tengok dulu, Okey. kalau dapat share video tu, kita cuba share. Boleh klik dekat share tu tak? Sekejap Kita tengok. Tapi kena buka dulu juga ni kan. Ha? Video kena buka dulu kan. Kita buka video macam biasa, lepas tu kita klik share tu lah. Dia run macam biasa lah video tu. Sekejap Okey, saya nak letak dekat share. Okay, share, klik share. Kalau dah online tadi tu, dia akan nampak skrin di bawah tu untuk share. Okey, dah tulis share. Ha. Dia tulis your entire screen. Kalau entire screen, skrin yang Sekarang ni. aktif sekarang. Ya, okey. Ya, okey. Application window. Ah. Saya share. Betul, dah dapat dah Cik. Tuan Darus dah dapat dah. Yes. Kenapa dia tak run Video tu dah run ke belum? Oh tak, kena run dulu. Video tu run, dia akan automatic run lah. Oh ya. Tu tekan play. Okey, Ni okey. dia tengah run ni. Tu, oh cantik. Problem statement dia kan.
Hmm. Okay. So itulah Hafiqah. Simple but very nice, very informative. Tapi pasal itu 5 minit punya. So untuk projek idea unggul ni 10 minit banyak benda sebenarnya. Betul. Kan? So kumpulan jangan risau. Contoh bila dia tak tag, dia tak pakai voice over dan sebagainya, juri nanti dia boleh pause lah. Kata teks-teks yang banyak tadi kita nak baca kan, ulang lah. Tapi lebih kurang begitulah, itu contoh lah. Memang tak sempat lah sebenarnya. Boleh ada masa tu sebenarnya kumpulan boleh buat lebih baik daripada itu sebenarnya. Lagi dalam masa pula 10 minit. Video tu 5 minit. Kan? Jadi mungkin tak ada tak sempat masuk intro video. Mungkin video on product. Sebab kita ada video untuk produk dengan intro pun. Tapi bila 5 minit, itulah lebih kurang untuk 5 minit punya video. So dalam itu saya tadi kata, so kenapa saya galakkan buat di dalam slide dulu. Sekiranya tak sempat, daripada slide tu boleh jadikan video macam tadi. So video tu dibuat dalam menggunakan slide. Contoh, kalau tak sempat. Kalau sempat, bagus buatlah yang proper punya video. So itulah saya rasa cukup lah kot untuk perkongsian kita. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Darus. Kita pun dah almost 12 noon dah. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih Tuan Darus again. Hari ini kita dapat banyak input on the poster, on the video, macam mana kita nak buat video, macam mana kita nak buat slide semua tu. So hope that nanti partisipan untuk idea unggul ni akan terus memberikan idea kreatif mereka juga lah untuk semasa untuk kita buat saringan nanti. Terima kasih juga kepada Encik Risham untuk perkongsian tadi dan juga Puan Nomi untuk perkongsian tadi. So walaupun hari ini tidak ramai yang join us, tetapi input tu sangat-sangat berguna. So it's an advantage lah terus dapat dan boleh bertanya terus dengan Puan Darus dan juga semua pakar-pakar rujuk di sini. Again, Puan Monica pun dah keluar, tak nampak dah. Encik Puan still around. So apa benda pun kita akan uploadkan video ni, kita record dan kita akan uploadkan through Inka punya YouTube. So nanti kita akan war-warkan lagi lah kepada para peserta yang lain. Dengan itu amat berterima kasih dan atas semua kerjasama dengan pakar rujuk. Syab pun banyak belajar. Hari ini pun because Dr. Nisa masih work from home. So kita di Shah Alam ni pun ada yang daripada work from home, ada yang bergila-gila lah nanti kami pun. So actually Harina pun work from home ni daripada rumah je. So terima kasih pada sekretariat juga, Rin dan juga Nazifah. So dengan itu sebelum kita akhirkan klinik kita pada hari ini, klinik keempat kita pada hari ini, kita baca surah Wal-As dan tasbih kifarah.
Dengan itu, terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti physically. Sekarang ni kita virtual je dulu. Terima kasih banyak-banyak. And please stay safe and take care everyone. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, Terima kasih Puan Nomi, Cik Risham. Sama-sama doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye semua. Terima kasih.